Isu harga padi dan beras ni telah pun melangkaui lebih 6 bulan, di mana harga beras yang sepatutnya dijual dalam negara, harga beras tempatan RM26 sudah tidak ada di dalam pasaran, tetapi yang ada hanyalah beras import yang dijual lebih RM40. Setelah 6 bulan berlalu, walaupun beras tempatan dihasilkan oleh pesawah dalam negara, lebih kurang dalam 60% beras tempatan yang dihasilkan, kita hanya memerlukan 40% sahaja beras import. Tetapi malangnya yang 60% juga tidak kelihatan dalam pasaran. Apa berlaku? Ini berlaku disebabkan oleh struktur harga. Struktur harga beras yang diimport ke dalam negara tidak ada kawalan. Beras tempatan putih ada kawal harga RM26 satu kampik 10 kilo. Dia berlakunya kenaikan harga di peringkat antarabangsa. Beras import naik tinggi, maka berlakulah satu tendensi pengusaha-pengusaha yang menjual beras mengkampit beras putih tempatan kepada beras putih import. Beras putih tempatan dengan import dia punya grade sama saja. Ya. Tapi oleh kerana beras putih import ni tak dikawal, maka tendensi berlakunya pengampitan, pembungkusan beras putih tempatan kepada beras putih import dijual pada harga yang tidak terkawal. Ini terkesan kepada semua rakyat. Kenapa ini boleh berlaku? Satu tadi sebut saya structure, yang keduanya ialah tidak ada penguatkuasaan. Walaupun disebut ada, tetapi sebenarnya tidak jelas penguatkuasaan. Penguatkuasaan ini boleh dibuat sebab jumlah beras atau jumlah padi yang dihasilkan oleh setiap pesawah dan kawasan dijual kepada pengilang. Bahagian penguatkuasaan atau bahagian kawasan padi ada rekod berapa banyak hasil yang padi dihasilkan pada setiap musim, dan ada rekod juga pengilang mana yang beli. Ada 4-5 pengilang yang besar yang beli banyak padi, sampai 60% daripada keluaran padi dalam negara dia beli oleh sebuah syarikat. Kemudian setelah syarikat tersebut beli padi, dia akan kisar jadikan beras. Berapa banyak beras tempatan yang dikeluarkan oleh kilang pun ada rekod. Kemudian pengilang pula akan jual beras itu kepada pemborong pun ada rekod. Setiap 2 minggu, pemborong dan pengilang kena lapor kepada bahagian kawasan selia padi berapa banyak yang dikeluarkan. Maka dengan rekod-rekod ini, sudah tentu bahagian penguatkuasaan boleh ambil tindakan. Tetapi kerana apa perkara ini tak diambil tindakan secara serius, saya amat tak puas hati dan menggesa supaya bahagian kawal selia ambil tindakan tegas supaya mengurangkan dan menghapuskan manipulation yang menyebabkan rakyat terpaksa bayar lebih untuk mendapatkan beras untuk makanan harian. Dalam kiraan saya lebih kurang 7 juta ringgit rakyat terpaksa bayar lebih setiap hari untuk membeli beras daripada harga RM26 kepada RM40. Saya rasa malang juga apabila Ketua Pengarah Kawasan Selia Padi mengatakan telah dibuat pengawasliaan tetapi beras tak ada. Hari ini saya bercakap ni ya, 4 hari bulan, saya dah minta semua saya punya tim untuk berada di lapangan, dan sekarang kita boleh buat live ya. Beras memang tak ada, hanya ada beras import sahaja RM40. Dalam mesyuarat, beberapa mesyuarat, Ketua Pengarah Kawasan Selia Padi mengatakan bahawa beras ada. Dalam satu mesyuarat, Ketua Pengarah Kawasan Selia Padi berbohong dalam mesyuarat. Bila disebut beras ada, pihak retail
Giant Lotus bagi tahu tak ada. Dalam mesyuarat disebut ada, tapi sebenarnya tak ada. Jadi wrong information yang diberikan oleh bahagian kawal selia menyebabkan maklumat sebenar tidak sampai kepada menteri dan tak sampai kepada Perdana Menteri. Jadi Perdana Menteri disalahkan. Perdana Menteri sangat tegas dan concern terhadap rakyat yang terpaksa belanja lebih. Tetapi bahagian kawal selia, the supporting unit to the politician, to the minister, tidak menjalankan tugas. Ini penekanan yang saya nak buat supaya kawal selia padi mengambil tindakan segera ataupun mengajak kita semua, pemberita dan pihak nakol yang diberikan tanggungjawab, untuk kita pergi melihat sendiri. Kita boleh pergi kilang yang besar beli apa keduduk kilang tersebut, berapa banyak stok yang dia ada, supaya rakyat lebih jelas dapat melihat bagaimana tindakan yang dibuat oleh kawal selia padi. Yang pertama, saya cadangkan supaya ditukar ketua pengarah. Ya, ketua pengarah kawal selia padi patut ditukar supaya mengambil pegawai yang lebih telus dan agresif. Itu saja jalannya. Ya. Dan yang langkah kedua ialah mewujudkan sukarelawan pemantauan beras padi di bawah nakol, di bawah task force. Saya akan minta pihak yang amat berhormat Perdana Menteri sebagai pengurusi nakol untuk membenarkan saya mewujudkan sukarelawan untuk membuat checking di setiap kilang dan juga di setiap perusahaan pemborong dan juga pada peruncit. Jadi dengan cara ini kita boleh balance sikit supaya kebenaran yang saya dapat tu adalah punca kuasa untuk kita pergi buat lawatan dan buat checking. Jadi sekarang ini pengguna dan rakyat beli pada harga RM40. Jadi bila saya melihat struktur harga yang ada, di mana harga padi adalah pada lantai 1,300, dan saya juga berbincang dengan pihak pengilang. Pihak pengilang boleh membeli beras padi pada harga 1,500. Jadi struktur ini, bila harga padi tempatan dibeli dengan harga 1,500, sekarang ni 1,750, maka harga beras boleh dijual pada harga RM30. Boleh dijual. Jadi kalau kita buat RM30, mengurangkan beban rakyat daripada 40 kepada 30, mana ada jimat RM10. Dalam masa yang sama juga nak ambil kira kesusahan pesawah. Mereka juga menghadap kos yang tinggi dalam penanaman padi. Setelah 18 tahun tidak ada kenaikan harga. Sebab itu kita mencadangkan harga naik pada RM4, supaya ada sedikit ruang kepada pesawat untuk mendapat pendapatan lebih. Industri yang lain, pengilang, pemborong dan juga peruncit sudah ada marginnya dalam tu. Jadi it's very clear, dan saya boleh bagi nanti struktur harga yang saya akan tulis pada tuan supaya boleh dimaklumkan kepada rakyat. Ya, jadi di mana ini adalah kaedah supaya dapat kurangkan beban negara. Kalau semua diberikan subsidi, padahal ini adalah bukan real punya cost, ini adalah manipulation. Walaupun harga naik di peringkat antarabangsa sikit, tetapi manipulation kepada beras tempatan terlalu banyak, menyebabkan it's not real dan tidak harmoni dalam supply chain beras, padi dan beras. Ini tidak harmoni. Sebab bila nanti kalau peringkat antarabangsa turun, contohnya India telah buka balik pasarannya, harga akan turun balik dan petani akan sengsara oleh kerana pengilang akan beli pada harga yang lebih murah. Ini tak harmoni. So apa yang kita nak buat supaya kawalan ini lebih jelas dan harga lebih berpatutan, supaya industri ini balik kepada harmoni, supaya semua pihak daripada pesawah, pengilang, pemborong, peruncit dan pengguna dapat hak masing-masing.